Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam muhibbah daripada saya kepada sekalian pelajar-pelajar Masjid Al-Ma'mur terutamanya, dan kepada sekalian kaum muslimin yang dapat mendengar ceramah ini, iaitu pelajaran Tauhid, yang mana kita gunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, dan kita telah membaca sampai ke muka 37, dan hari ini ialah muka 38. Jadi saya bacakan kitabnya lah di muka 38. Kemudian maka telek pula kepada alam yang di atas daripada 7 petala langit dan bulan dan matahari dan bintang, setengah besar dan setengah kecil, dan setengahnya berjalan dan setengahnya tetap, dan ada baginya pihak yang tertentu, dan setengahnya bercahaya dan setengahnya kelam. Artinya dalam kita berfikir, terutama sekali kita berfikir kepada diri kita, kerana para ahli-ahli bijaksana mengatakan manusia itu adalah ibarat alam kecil. Jadi alam kecil ni tengok pada diri kita, kemudian kita tengok diri luar pula. Yang di luar kita nampak, pertama ada benda yang bergerak, ada benda yang tidak bergerak, ada benda yang berwarna, berbeza-beza warna, ada perkara-perkara yang besar, ada yang kecil. Kadang-kadang walaupun jenisnya sama, seperti manusia, ada manusia tinggi, ada manusia rendah, ada manusia kurus, ada manusia gemuk. Begitulah juga kita lihat haiwan-haiwan yang lain, ikan-ikan bermacam-macam, dengan ikan yang berbagai-bagai, yang kecil, yang besar, dan bentuknya juga berbagai-bagai, tidak sama di antara satu sama lain. Dan kita lihat juga kemudian di atas, di sana terdapat bintang-bintang, dan terdapat bulan, matahari, awan, langit. Kesemuanya kita fikir, siapa yang menjadikan ini? Dan kita lihat semuanya tidak sama dan berubah-ubah di antara satu sama lain. Pantai, sedangkan air pasang menyebabkan pantai berubah. Kemudian kita lihat apa yang ada di pantai tadi, kalau kita berdiri kat sana, tentunya tidak sama daripada satu saat kepada satu saat yang lain. Pasirnya akan berubah, airnya juga akan berubah. Begitulah juga yang lain-lain akan berubah. Jadi bila kita tengok segala ini semuanya ada perubahan, maknanya menunjukkan bahawasanya ini semuanya benda baharu. Jadi setiap benda baharu semuanya ada perubahan. Jadi kalau seluruh alam ini kita tengokkan atau fikirkan, itu mana telek, telek mana kita fikirkan, kita tengokkan, kita benar-benar menggunakan fikiran kita, maka semuanya akan berubah. Jadi akhirnya seluruh alam ini berubah, tapi siapa yang merubah? Adakah alam itu sendiri yang mengubah, atau alam ini sendiri yang menjadikannya? Itulah makna kita akan berfikir, yang akhirnya kita akan dapat tahu bahawasanya setiap perubahan itu adalah daripada yang paling sekali yang tidak berubah, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan dimaksudkan oleh pengarang dalam kitab ini. Saya sambung katanya, maka sekalian itu menunjukkan baharu kerana berubah-ubah, dan tiap-tiap yang baharu itu berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kemudian telek kepada alam yang di bawah daripada hawa dan awan dan bumi dan barang yang terkandung padanya, daripada laut dan ma'adin hasil galian, dan kayu dan batu, dan bagai-bagai binatang lainnya. Maka sekalian itu menunjukkan baharu dan berkehendak kepada
yang menjadikan dia. Kerana makna alam ini alamat yang menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Jadi bila kita tengok semuanya alam tadi, daripada sekecil-kecilnya seperti semut umpamanya, atau seperti kuman yang tidak kita lihat, atau seperti binatang yang kecil daripada itu sekalipun, kita lihat sampai sebesar-besarnya, semuanya berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Tidak ada yang tidak berubah. Jadi kita dapat mengerti apa kata-kata, iaitu daripada kata-kata ulama yang mengatakan iaitu setiap yang berubah ada yang mengubahnya. Jadi alam ini ada yang mengubahnya, jadi alam ini baharu. Iaitu alam ini baharu. Baharu kerana dia berubah-ubah. Kerana sebelumnya dia tidak ada, kemudian ada. Maka setiap yang tiada, kemudian baru ada, maka itu dikatakan baharu. Setiap yang baharu berubah-ubah, jadi alam ini berubah. Kemudian setiap yang berubah, mesti ada yang mengubahnya. Dan yang mengubahnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua menunjukkan yang alam ini, iaitu selain Allah Ta'ala, perlu kepada yang menjadikannya. Jadi tak bolehlah yang menjadikan itu alam sendiri, kerana diri kita sendiri bukan kita yang menjadikan, dijadikan oleh yang lain. Jadi kerana itulah yang lain itu, yang lain alam, Allah Ta'ala. Makna alam tidak boleh jadikan diri sendiri, tetapi dijadikan oleh bukan alam. Yang bukan alam maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sambung kata pengarang. Pembahagian alam. Maka alam itu dua bahagi. Yang pertama alam a'yan, yang kedua arad, iaitu seperti kata setengah ulama. Jadi alam ni ada dua bahagian. Itu alam a'yan, makna benda yang kita nampak, benda yang benda yang yang wujud. Itu daripada a'yan, yang boleh dilihat oleh mata. A'yan tu berasal daripada ain. Ain tu mata atau benda. Jadi itulah dia a'yan. Yang kedua pula a'rad. A'rad ni ialah benda yang mendatang. Arid mana yang mendatang. Apa saja mendatang. Kalau kita lihat misalnya umpamanya manusia. Bila manusia mati, misalan maknanya tinggallah badannya, kemudian badannya jadi tulang, kemudian tulang, akhirnya boleh jadi hilang atau menjadi debu. Itulah arad. Maknanya kalau kita tengok manusia yang pertama, nampak badannya, nampak muka dan sebagainya, tapi lama kelamaan hilang semuanya itu, tinggallah tulang pun hilang hingga debu. Begitulah kita lihat misalnya pokok hidup, dengan batang-batangnya, dengan dahannya, dengan buahnya, daun-daunnya, semuanya. Tapi bila lama kelamaan, pokok tadi pun jadi kering dan jadi akhirnya pokok tadi tumbang kerana semuanya reput, akhirnya tiada. Daripada ada kepada tiada. Itu yang menyebabkan bertukarnya dari satu keadaan kepada satu keadaan. Itulah yang dikatakan arad. Manusia lah, iaitu kita misalnya. Arad ada kita punya ayan, benda yang dilahirkan manusia kecil saja. Kemudian datang dia membesar, itu aradnya. Tapi dia punya ainnya ialah manusia tadi, yang lahir. Kemudian aradnya datang, dia membesar sedikit, membesar sehingga sampai 18 tahun atau 20 tahun dia membesar seperti itu. Itulah yang dikatakan arad dan ain, dan ain. Begitulah juga katakan mayat disimpan di mana, di awet, iaitu tidak dibuang semua benda-benda yang boleh merosakkan, kemudian dibuang isinya, kemudian yang tinggal perutnya semua dibuang dalam isi perut, yang tinggal ialah anggota-anggotanya disimpan sebagaimana mayat Firaun. Jadi bila disimpan lama-lama tadi, walaupun asalnya waktu dia hidup tadi putih melepak umpamanya, ataupun warna coklat, ataupun berwarna sawo matang,
dan sebagainya lah katakan ya. Kemudian bila dah lama-lama mayat tadi yang sudah diawet tadi jadi hitam. Jadi hitam itu maknanya itu arad. Artinya itulah sifat yang mendatang, yang asalnya tidak begitu, tapi datang dia mendatang bertukar daripada putih menjadi hitam. Begitulah seterusnya. Kalau kita lihat umpamanya batu disimpan dalam air berlama-lama, batu tadi asalnya putih lah katakan ya, lama-lama disimpan berlumut-lumut jadi hijau, jadi itulah yang dikatakan arad. Yang mudah saja ialah air laut. Misalnya air laut, kita tampak air laut biasa, nampak tak ada warna, tapi kita tengok daripada kejauhan, jauhan nampak jadi biru pula. Itu makna itu arad yang ada pada air. Air tu memang hakikatnya ataupun pada ainnya, benda air tadi tak ada warna, tapi kita nampak hijau biru ataupun hijau, biru lah selalunya. Kerana apa? Mungkin kerana di bawahnya tadi kerana terlalu kelam jadi naik jadi biru, ataupun daripada langit cahaya ataupun timbalan daripada warna langit biru menjadi air tu biru, air laut tu biru. Tapi kalau kita ambil, jadi dia tak ada warna. Itulah antara beza arad dan benda ain. Jadi kita faham jadi dalam tauhid ni mestilah faham betul-betul apa yang dikatakan zat dan apa yang dikatakan arad. Jadi supaya kita faham apabila kita memperkatakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bermula saya baca kitab ni, bermula alam dengan sekalian suku-sukunya itu baharu, yakni adanya itu didahului oleh tiada, kerana alam itu adalah ayan, yakni jirim yang berdiri di atas zatnya, dan ada kalanya arad yang berdiri atas ayan, yakni arad itu berkehendak kepada ayan, tiada boleh ia asing darinya. Begitulah alam sebagaimana kita katakan tadi baharu. Jadi alam yang baharu ini adalah dipanggil jirim atau zat. Maka jirim tadi ialah benda yang dikatakan ayan tadi. Kemudian datanglah arad ni maknanya datang kepada jirim ni, yang mana tadi boleh jadi jirim tadi berwarna daripada warna merah bertukar hijau, daripada warna putih bertukar hitam, daripada kecil jadi besar, daripada besar menjadi mati, jadi tua dan sebagainya. Itulah yang dikatakan arad. Jadi arad tadi tak boleh berdiri sendiri. Maknanya arad tadi mestilah dia berdiri atau datang kepada jirim, tak boleh kepada arad. Kita tengok contohnya lah. Contoh sebagai daun kayu yang hijau. Daun kayu yang hijau itu artinya daun tu itu dikatakan ayan, artinya benda. Daun hijau, daun itu bendanya. Hijau ni, hijau yang ada pada daun tadi itu arad. Jadi dia tak boleh lari kepada benda lain. Tak boleh lari ke benda lain. Kalau dia yang ada hijau tempat benda lain, itu arad lain. Itu arad lain. Itu maknanya hijau yang lain. Tapi hijau yang ada pada daun yang kita nampak tadi, itulah arad kepada daun itu. Bila kita tengok daun lain pula hijau, itu arad kepada daun hijau, daun itu. Dan ada pula pokok yang berdaun merah, maka merah itu adalah aradnya, dan daun itu ialah jirimnya. Jadi jirim tadi tetap, kemudian datang aradnya yang merah. Jadi kalau ada merah kat tempat lain, itu untuk arad lain. Untuk arad lain, artinya dia akan berdiri pada zat yang lain atau jirim yang lain. Itulah beza jirim dan arad. Maka ayan itu barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya, tiada mengikut ia bagi yang lainnya, dan mengambil lapang ia kadar lulus zatnya. Dan ayan itu ada kalanya bersusun daripada beberapa jauhar, maka dinamakan jisim atau
tiada bersusun, maka dinamakan jauharul fard, dan iaitu sesuatu yang tidak menerima bahagi sekali-kali seperti nyawa. Jadi kita dah tahu arad dan a'yan, dan a'yan ini ialah yang dikatakan zat ataupun jauhar. Jadi benda ni adalah benda yang ada sendiri. Dia tersendiri, maknanya dia boleh berada sendiri, tapi dia mesti berada dalam mengambil ruang atau mengambil masa, ataupun dia tak boleh maknanya begitu kosong saja, tidak, tapi mana ada tempatnya, ada ruangnya, kerana ia satu benda. Bila ia satu benda, artinya dia ada sendiri, perlukan kepada sifat. Sifat itulah arad. Tetapi ada makna daripada jirim yang besar sekali sehingga yang terkecil, kecil sehingga tak nampak jirim itu. Itu maknanya jadi jirim tadi dipanggil jauhar, tapi jauhar fard makna jauhar yang tunggal, yang satu, iaitu seperti nyawa manusia. Nyawa manusia ni wujud, tetapi nyawa ni tidak dapat didatangi oleh arad yang nampak. Kerana apa? Dia sendiri tidak dilihat atau tidak nampak. Begitu nanti kemudian kita akan mengatakan jauharul fard Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala adalah bukan jirim dan bukan arad. Lain daripada itu. Kerana bila dikatakan jirim dan arad, ada perubahan dan perlu kepada setiap arad perlu kepada zat, dan setiap zat tadi perlu kepada tempat, pada ruang. Tapi bagi Allah SWT dah lain, dia tak sama dengan ini. Kita memperkatakan tentang alam. Jadi alam ni adalah jirim, benda yang bersendiri, kemudian didatangi arad, kemudian ada benda yang tak boleh dibagi lagi, terus menjadi seperti atom misalnya, paling kecil sekali, tak boleh dibagi lagi. Macam mana nak dibagi pun tak boleh. Kalau kita lihat umpamanya sebesar kuman, yang seperti virus yang menular sekarang ni, corona misalkan, kecil sekali, memang kecil, tetapi masih lagi boleh dibagikan, dibesarkan sikit, itu masih lagi boleh dibagi. Dia boleh katakan atom ni yang kecil sekali, makna tak boleh lagi dibagi-bagi. Itu memang satu benda yang paling unik sekali dalam kejadian alam. Jadi bagi Allah Ta'ala, dia nafikan semua itu. Allah Ta'ala tidak arad dan tidak jauhar. Kerana bila dikatakan jauhar atau bersama arad, artinya dia benda yang baharu, atau benda yang dulunya tak ada kemudian ada. Makna setiap benda yang awalnya tidak ada kemudian ada, itu dikatakan baharu. Makna itu tak boleh jadi Tuhan. Tuhan tidak demikian. Dan arad itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya, artinya tiada mengambil lapang ia dengan zatnya, dan sesungguhnya mengambil lapang ia dengan yang lain, yakni mengikut ia akan arad, akan a'yan, seperti akwan yang empat, iaitu gerak dan diam dan bercerai dan berhimpun, dan segala warna dan makna warna itu kaifat yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi satu yang lain, iaitu cahaya, dan makna cahaya itu kaifiat yang tiada berhenti melihat akan dia atas melihat bagi suatu yang lain. Jadi itu zat yang kita katakan. Bila kita katakan arad, dia tak boleh berdiri sendiri, dia tak boleh ada begitu saja. Dia mesti melekat ataupun melekat, berada kepada benda lain. Dia tak boleh berdiri sendiri. Katakan kita tengok jirim. Katakanlah jirim tadi seekor kucing. Itu jirim kucing. Kucing tadi boleh bergerak dan boleh diam. Jadi gerak dan diam kucing tadi, itulah arad.
zatnya kucing. Jadi kucing tadi bergerak, itu datang aratnya, arat bergerak. Kemudian dia tak diam. Bila dia diam, arat kepada diam. Jadi arat yang datang diam dan bergerak tadi tak boleh sendiri. Artinya ada benda, ada gerak diam tapi tak ada bendanya, tak boleh. Mesti ada benda yang dia menempel atau dia melekat kepada benda itu. Itulah yang dimaksudkan arat. Seperti tadi saya katakan, daun yang hijau. Jadi hijau yang ada pada daun, katakan daun kelapa, daun atau daun pandan lah, daun pandan tu hijau. Jadi hijau yang ada pada daun pandan itu, itulah arat dia. Pandan itu sendiri adalah zatnya. Jadi warna hijau yang ada pada pandan tadi, dia melekat pada pandan tu. Dia tak boleh berdiri sendiri, dia bergantung, dia menampil kepada pandan itu sendiri, lantas pandan tadi menjadi hijau. Tetapi harus kita ingat, mana hijau yang ada tempat lain itu arat yang lain. Itu arat yang lain. Hijau yang ada pada pokok mangga misalnya, daun mangga. Hijau yang ada pada pokok-pokok lain, pokok rambutan, itu hijau lain. Itu arat lain kepada zat yang lain. Itulah saja pada hari ini. Cukuplah kita tahu, kita mengenal tentang arat dan tentang jauhar, atau tentang a'yan, tentang arat. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Salam muhibbah daripada Masjid Al-Ma'mur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.